Salam semua, saya baru pulang dari Jakarta selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Malaysia. Saya tiba lebih awal daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan ucap pertama di Forum Pelaburan ASEAN. Salah satu sasaran NIMP 2030 yang baru dilancarkan ialah mengukuhkan amalan ESG dan ini sudah pastinya akan menjadikan Malaysia lebih menarik untuk pelaburan mampan. Saya sempat bawa Menteri Investasi Indonesia, Pak Bahlil, ke booth pameran MIDA sebagai agensi penggalakan pelaburan utama negara. Kehadiran MIDA memudahkan pelabur untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai insentif yang disediakan oleh Malaysia. Dr. Armida sebenarnya rakan lama saya di mana kami dahulunya pernah menjadi ahli lembaga pengarah CIMB Niaga Indonesia. Sesi yang dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN tertumpu kepada cabaran serta cadangan bagi memantapkan kerjasama ekonomi di peringkat ASEAN dan global serta visi ASEAN pasca 2025. Kami membincangkan potensi kerjasama seperti pelaksanaan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif antara Malaysia dan UAE. Saya menekankan keperluan mewujudkan rangka kerja kawal selia untuk meningkatkan kepercayaan mengenai perkongsian data intra-ASEAN. Rejim kawal selia yang kukuh boleh membantu ASEAN meraih potensi nilai ekonomi digitalnya yang dijangka mencecah 1 hingga 2 trilion US dollar menjelang 2030, meningkat daripada 300 juta US dollar pada masa ini. ASEAN Bank Malaysia memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan hubungan antara kerajaan dan pihak swasta, bukan sahaja di Malaysia malah dalam lingkungan negara ASEAN. Pelbagai inisiatif telah dirangka bagi meningkatkan ketersediaan ekonomi ASEAN berasaskan agenda ekonomi digital, keterjaminan makanan semasa krisis, ekonomi yang lebih mampan dan berkelanjutan serta pengukuhan rataian bekalan di peringkat serantau dan global. Interaksi bersama media adalah salah satu elemen penting bagi menyelahkan agenda Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini adalah sidang kemuncak pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada. Saya turut menyertai perbincangan dua hala Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Kemboja Han Manet, Perdana Menteri Timor Leste Nana Gusmao serta Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Mesyuarat tersebut membincangkan bagaimana kerjasama dua hala dapat diperkukuh dalam pelbagai bidang termasuk politik dan keselamatan serta ekonomi dan sosio budaya. WEF menyediakan platform yang sesuai untuk mempromosi Malaysia sebagai hub perniagaan dan pelaburan strategik di rantau Asia Tenggara. Indeks kualiti udara di Jakarta ini tak berapa baik, jadi saya pergi gym saja. Seorang je tim meeting yang join saya, tapi bagi hint dalam social media terus semua turun gym. Siap hantar gambar kat saya lagi. Tapi sebenarnya banyak peluang nak exercise sepanjang sidang ini. Jadual padat, lokasi acara pun berbeza, jadi memang selalulah berlari anak nak kejar masa. Pertemuan ini banyak menyentuh cabaran isu dakwah yang dihadapi oleh dunia Islam di Malaysia dan Indonesia. Saya ni old school. Ramai selebriti yang hadir itu saya tak kenal pun kecuali Melly Goslow. Itu pun sebab lagu dia famous masa saya muda-muda dulu. Tapi saya seronok dapat berkenalan dengan Habib Osman yang kebetulan duduk sebelah saya dalam majlis ini. Dia beritahu pernah sampai 250,000 orang hadir ceramah. Ini merupakan sesi pertama temu Anwar di luar negara. Terima kasih Indonesia mengurusi ASEAN tahun ini. Tanggungjawab sebagai pengurusi tahun hadapan diserahkan kepada Laos. Malaysia juga perlu bersedia dari sekarang kerana kita bakal menjadi pengurusi ASEAN pada 2025. Ribuan terima kasih kepada MITI Malaysia, Wisman Putra dan MITI Jakarta yang telah banyak membantu saya semasa mesyuarat Komuniti Ekonomi ASEAN ke-23 serta sepanjang kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di sidang kemuncak ASEAN ke-43. Sampai ketemu lagi Indonesia.